Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom belajar Sains Tingkatan 3 bersama dengan Cikgu Nursia. Hari ini kita akan belajar bab 3 dengan tajuk pengangkutan. Standard kandungan untuk pelajaran kita pada hari ini ialah 3.3 iaitu darah manusia. Manakala standard pembelajaran 3.3.1 mencerakinkan komponen dan kandungan darah manusia. 3.3.2 mengenal pasti kumpulan darah serta kesan menerima darah yang tidak sepadan. 3.3.3 berkomunikasi mengenai kepentingan menerima darah dalam konteks kehidupan harian. Darah berfungsi mengangkut oksigen dan nutrien ke sel badan dan mengangkut bahan kumuh dari sel badan untuk disingkirkan. Darah adalah sejenis campuran yang boleh diasingkan kepada cecair kuning yang terapung di atas cecair merah. Komponen darah lazimnya diasingkan menggunakan kaedah emparan. Campuran darah diputarkan dengan cepat dalam alat emparan. Darah terdiri daripada 55% plasma. Kandungan plasma adalah 91% ialah air, 7% ialah protein, 2% ialah hormon, nutrien dan bahan kumuh. Kemudian darah terdiri daripada sel darah putih dan platelet serta sel darah merah iaitu sebanyak 45%. Kandungan komponen darah ialah plasma, sel darah putih, sel darah merah dan platelet. Mari kita lihat lebih terperinci tentang ciri-ciri sel darah merah, sel darah putih dan platelet. Bentuk sel darah merah adalah cakra dwicekung, manakala bentuk sel darah putih adalah tidak tetap. Bentuk platelet adalah seperti serpihan sel yang tiada bentuk tetap. Sel darah merah tidak mempunyai nukleus, manakala sel darah putih mempunyai nukleus dan sel platelet tidak mempunyai nukleus. Apakah fungsi sel darah merah? Fungsi sel darah merah ialah mengangkut oksigen ke seluruh badan. Fungsi sel darah putih ialah melindungi badan daripada jangkitan penyakit. Fungsi platelet ialah membantu pembekuan darah. Di manakah sel-sel ini dihasilkan? Sel darah merah dihasilkan di sumsum tulang. Sel darah putih dihasilkan di sumsum tulang dan nodul limfa. Platelet dihasilkan di sumsum tulang. Tempoh hayat bagi sel darah merah ialah 4 bulan, sel darah putih 2 hingga 3 hari, manakala platelet ialah 4 hari. Hemoglobin hanya terdapat di dalam sel darah merah, tapi tidak terdapat di dalam sel darah putih dan platelet. Sitoplasma hanya terdapat di dalam sel darah putih dan tidak terdapat di dalam sel darah merah dan platelet. Bilangan sel darah merah ialah kira-kira 5 juta. Bilangan sel darah putih ialah kira-kira 7,000 hingga 10,000. Manakala bilangan platelet kira-kira 200,000 hingga 5 juta. Terdapat 4 jenis kumpulan darah iaitu darah A, darah B, darah AB dan darah O. Okey, daripada raja ini kita lihat Lily mempunyai kumpulan darah A, Mr. Wong mempunyai kumpulan darah B, Mei mempunyai kumpulan darah AB, manakala Rama mempunyai kumpulan darah O. Lily
Mr. Wong, Meme dan Rama adalah penderma. Kemudian kita lihat penerima. Mary mempunyai kumpulan darah A. Afuk mempunyai kumpulan darah B. Pak Din mempunyai kumpulan darah AB dan Mak Jah mempunyai kumpulan darah O. Jadi Mary yang mempunyai kumpulan darah A hanya boleh menerima darah daripada kumpulan darah A dan kumpulan darah O. Afuk mempunyai kumpulan darah B hanya boleh menerima daripada kumpulan darah B dan juga kumpulan darah O. Pak Din mempunyai kumpulan darah AB, maka ia boleh menerima darah daripada kumpulan darah A, kumpulan darah B, kumpulan darah AB dan kumpulan darah O. Manakala Mak Jah yang mempunyai kumpulan darah O hanya boleh menerima darah daripada kumpulan darah O sahaja. Bagaimana untuk kita mudah mengingat jenis kumpulan darah? Okey, kita boleh tulis A, B, AB dan O. Okey, kemudian yang bawah pun sama, kita tulis A, B, AB dan O. Okey, di bawah ialah penerima, atas ialah penderma. So, cara mudah ingat ialah A, kumpulan darah A daripada huruf yang sama, A, okey, dan juga O. Kumpulan B, huruf yang sama iaitu B dan juga O. Kemudian AB, maksudnya kumpulan darah AB, huruf apa lagi? A, kumpulan huruf B dan juga huruf O. Kumpulan darah O. So, kumpulan darah O hanya boleh menerima kumpulan darah O sahaja. Okey. Jadi, kumpulan darah O, okey, ini adalah penderma yang kita panggil penderma universal. Manakala penerima yang dapat menerima semua jenis kumpulan darah adalah AB, maka kita katakan kumpulan darah AB adalah penerima universal. Okey, di kalangan manusia terdapat 4 kumpulan darah iaitu A, B, AB dan O. Semasa transfusi darah, kumpulan darah penderma harus sepadan dengan kumpulan darah penerima. Jika kumpulan darah penderma dan penerima adalah berlainan, penggumpalan darah akan berlaku. Orang yang berkumpulan darah O dipanggil penderma universal. Manakala orang yang berkumpulan darah AB dipanggil penerima universal. Ini adalah rumusan. Sekarang kita lihat jenis kumpulan darah dan antibodi serta antigen. Kumpulan darah A, antibodi dalam plasma adalah anti-B. Antigen dalam sel darah merah adalah A antigen. Kumpulan darah B, antibodi dalam plasma ialah anti-A. Antigen dalam sel darah merah adalah B antigen. Kumpulan darah AB tiada mempunyai antibodi dalam plasma. Dan antigen dalam sel darah merah adalah A, antigen A dan antigen B. Kumpulan darah O, antibodi dalam plasma adalah anti-A dan anti-B. Jadi, tidak terdapat antigen dalam sel darah merah bagi kumpulan darah O. Plasma darah mengandungi antibodi iaitu antibodi anti-A dan antibodi anti-B. Antibodi akan menyerang antigen yang sepadan dengannya dan menyebabkan penggumpalan darah berlaku. Kumpulan darah B, antibodi anti-A, tidak boleh menerima darah jenis A dan AB kerana kedua-duanya mempunyai antigen A. Kumpulan darah A, iaitu antibodi anti-B, tidak boleh menerima darah jenis B dan AB kerana kedua-duanya mempunyai antigen B. Kumpulan darah AB
bebas menerima semua jenis darah kerana tiada antibodi dalam darahnya. Maka ia dipanggil penerima universal. Kumpulan darah O tidak boleh menerima sebarang jenis darah lain kerana mempunyai antibodi anti-A dan antibodi anti-B. Mari kita lihat kepentingan mendemar darah. Ia bertujuan untuk menyelamatkan nyawa manusia ketika pembedahan, mangsa kemalangan, merawat pesakit leukemia dan pesakit hemofilia. Perkara yang perlu diambil kira sebelum menderma darah ialah sihat tubuh badan dan tidak menderita penyakit berjangkit. Umur di antara 18 hingga 60 tahun. Berat badan 45 kg atau lebih. Hemoglobin minimum adalah 12.5% GM. Pendermaan terakhir adalah 90 hari lepas. Telah makan dan mendapat tidur yang mencukupi dan tidak terlibat di dalam sebarang kegiatan beresiko tinggi. Sekian, terima kasih.